Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， hari ini kita akan membahas satu tema yaitu puasa tanpa pencitraan. 今天我们的主题就是禁食不是作秀。 Nah, mungkin Bapak Ibu pernah atau melihat begitu ya, satu postingan di media sosial, ya. 那么我相信，可能很多弟兄姐妹们在社交媒体常常会看到， Seseorang itu mungkin membagikan foto yang sedang entah itu berdoa atau melakukan kegiatan rohani yang lain. 或者呢，在这些社交媒体，你看到有些人分享他正在祷告、祈祷的一些照片， Dengan caption atau dengan kalimat yang disertakan yang begitu rohani. 或者他可能有写的一些他写的这些字分享的是也是非常属灵的。 Atau Bapak Ibu pernah membaca status seseorang yang begitu indah. 或者有时候你看到人家的 WhatsApp 的最新动态写的字也是非常的美丽。 Misalnya dikatakan lelah sekali hari ini. 他说：“我今天感到非常的劳累， Tapi puji Tuhan masih diberikan kekuatan untuk melayani seharian penuh. 虽然感到非常的疲倦，但是感谢主仍然赐予我足够的力量来侍奉他。” Di satu sisi tentunya kita diberkati oleh orang yang begitu giat melayani meskipun lelah hari itu. 当然，在一方面我们知道这个人受到了福分， Tetapi mungkin ada sebagian orang di sisi yang lain kemudian bertanya dalam hatinya. 但是有一部分的人可能在心里会提出疑问： Ini sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri? 那这部分人可能就觉得说，你在真的是要分享你荣耀上帝，还是你自己在自我荣耀呢？各位听众，各位亲爱的弟兄姐妹们， Zaman kita ini adalah zaman pencitraan. 那么我们现在这一个时代，其实是我们活在一个建立自我形象的一个时代。 Zaman di mana apa yang terlihat di luar seringkali lebih penting daripada apa yang ada di dalam. 我们比较在乎于外在，好过我们的内在。 Kita ingin dilihat baik, kita ingin dilihat saleh, kita ingin dilihat rohani. 我们要在外表看起来我们是很属灵的，我们是非常就是与上帝亲近的。 Dan ternyata hal yang semacam ini bukan masalah yang baru. 但是我们知道，这个现象并不是刚刚才发生的。 Ini adalah masalah yang sudah lama ada di dunia ini bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. 其实这个现象从人类的几千年以前都已经存在了。 Dan secara khusus Tuhan Yesus membahas mengenai teguran ini. 那么，之所以耶稣有特别去讨论这样子的形象， Hari ini 这 kita 样子的 akan 情况， membahas mengenai bagaimana Yesus, kita akan merenungkan bagaimana Yesus yang menegur sekaligus menjadi sebuah undangan daripada Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. 那么我们一起来看一下马太福音第6章第16到第18节，在这里，耶稣不单单只是提醒我们，但是他也是告诉我们应该怎么样去做。 Satu sisi Tuhan Yesus menegur perilaku seseorang, tetapi satu sisi Tuhan Yesus juga mengundang kita untuk mempraktekkan disiplin rohani dengan baik. 在一方面呢，耶稣在这里也是提醒了他的门徒，但是另外一方面，他也是告诉他们应该怎么去做。 Yaitu disiplin rohani tentang puasa tanpa pencitraan. 那么在灵性上呢，耶稣在这里讲到，就是当你在就是在禁食的时候，千万不要作秀。 Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita sama-sama pagi hari ini. 那现在有一个问题，我想问各位弟兄姐妹们， Mengapa kita harus berpuasa? 我们为什么要禁食呢？ Pentingkah itu? 禁食真的重要吗？ Relevankah itu? 那禁食跟我们有什么关系呢？ Apalagi kalau kemudian bertanya kepada anak-anak muda, Gen Z dan juga apalagi Gen Alpha dan sekarang ini. 那更何况把这个问题问到我们最年轻的这一代。 Dan kalau kita berani atau mau jujur begitu ya, mungkin banyak orang Kristen hari ini tidak lagi mungkin berpuasa. 可能如果我们真正要自我问的话呢，其实现在的基督教徒已经很少人去进行所谓的禁食。 Dalam artian jika dibandingkan dengan sekian tahun yang lalu. 当然，如果我们跟几十年或几百年前的信徒相比，
Dalam artian puasa adalah puasa yang terkait dengan Tuhan ya, bukan sekedar karena mungkin program tertentu. 我们现在所讲的禁食，当然是灵性上的禁食。 Atau yang lain mungkin berpikir bahwa puasa ini bukankah satu bagian dari tradisi di dalam perjanjian lama. 或者我们想禁食，其实好像是圣经里面的旧约所讲的吧？ Karena dalam perjanjian lama orang Israel juga diajar mengenai puasa. 因为我们知道，在圣经的旧约里面，以色列人也是常常进行禁食。 Ada puasa yang dilakukan secara menyeluruh atau nasional begitu ya. 那个时候会整个以色列民族都一同进行禁食。 Ingat kisahnya Yunus di mana orang Niniwe itu diserukan untuk puasa. 还记得那个时候我们讲到约拿吗？ Tapi juga ada puasa secara pribadi yang dilakukan di perjanjian lama. 或者呢，有一些是他个人在旧约的时候，个人他想要去进行禁食的。 Misalnya ketika anaknya Daud sakit, ingat, kemudian Daud berpuasa. 那个时候大卫王的孩子生重病，大卫马上就禁食。 Dan zaman itu bentuk puasa beraneka ragam, Bapak Ibu. 之前的禁食有各种不同的方式。 Ada yang berpuasa tidak makan, tidak minum total. 有些人禁食的时候是不吃也不喝。 Ada yang cuma tidak makan tetapi masih minum. 或者有些人禁食可能就是先不吃，但是还是会饮水。 Tetapi ada juga yang berpuasa makanan-makanan mewah seperti halnya Daniel misalnya. 或者是丹尼尔，他就完全是以不要吃所谓的比较奢侈性或者是肉类的东西来禁食。 Dan puasa hari itu juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara tambahan. 或者有其他各种方式的禁食的方式。 Misalnya mereka mengenakan kain kabung begitu. 或者他们可能就用一些就是粗糙的这个布他们来进行禁食。 Kemudian menaburkan debu di atas kepalanya. 或者他们把就是所谓的灰尘放在他们的头上。 Ada yang kemudian mereka menangis meratap berdoa dengan sungguh-sungguh begitu. 或者他们真正的祷告。 Dan mereka mengiringnya dengan membaca Taurat dan mendengar akan firman. 或者他们就听着律法，然后一直在听着就是上帝的话语。 Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam perjanjian lama. 当然，我们知道刚才那些都是在旧约里面所讲的禁食的方式。 Tentunya masuk di dalam perjanjian baru, kebiasaan-kebiasaan ini pula dilakukan. 那么在新约里面也是有各种刚才所提到的不同的方式来禁食。 Bahkan Yesus pun berpuasa 40 hari begitu ya. 那么耶稣自己本身也是禁食了40天。 Kemudian kita membaca murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa. 我们看到他的门徒约翰也是进行了禁食。 Setelah itu kita mendapatkan bahwa gereja mula-mula juga berpuasa di dalam Kisah Para Rasul. 或者刚开始的头期的一些教会也是也会有进行禁食的这个方式。 Nah mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, lalu kalau demikian kapan kita harus berpuasa? 那么现在我们就要问我们自己，我们什么时候才应该开始禁食呢？ Ada yang mungkin berkata, kalau aku lagi di dalam kesulitan, kalau aku lagi pengen sesuatu. 可能我们会想说，当我有一些目标，或者当我在有一个困境的时候，我才会去 Apakah 禁食。 benar seperti demikian bahwa puasa adalah di kala-kala semacam itu? 那请问，禁食是真的因为你有所需求才去禁食的吗？ Nah, oleh sebab itu mari kita dengan perlahan akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang puasa ini. 那现在我们一起来读一下耶稣所教导所谓的禁食是什么。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Hidup kita itu seperti halnya smartphone, handphone kita. 我相信我们的生活就有点像我们的手机一样， Seolah-olah notifikasi, seolah-olah pemberitahuan itu tidak pernah berhenti. 我们知道我们的手机始终有新的讯息，有新的提示。 Kita yang main TikTok ada notifikasi dari TikTok, kita yang pakai WA ada notifikasi dari WA kita. 我们在各种社交媒体，包括了抖音或者我们自己用的 WhatsApp，一直都有新的动态。
Mungkin kita kalau yang kuliah misalnya ada notifikasi dari Google Class kita dan sebagainya. 或者如果还在上大学的，我们也知道，我们在这个 Google 里面也会时常都有新的提示。 Dan notifikasi ini dan pemberitahuan ini tujuannya adalah supaya meminta kita memperhatikannya. 当我们讲有最新的动态、最新的提示，主要的意义是什么？让我们能够去注意它。 Dunia terus-menerus memberikan dalam tanda kutip makanan kita dengan konten, dengan tren, dengan ekspektasi yang memang kita butuhkan. 那现在这个时代呢，就是随时随地我们都会被一些新的动态、新的提示而所吸引住了。 Akibatnya pikiran kita menjadi berisik, hati kita menjadi gelisah. 这样子，除了我们随时随地都有新的知识之外，我们的心也没有办法定下来。 Maka kita perlu yang namanya sedikit berhenti dari itu semua. 所以弟兄姐妹们，我们偶尔也必须静下来，就是我们尽量是就是阻止这一些新的提示来打扰我们。 Seolah-olah seperti halnya ketika kita lagi liburan, kemudian kita tidak mau diganggu, kita gantungkan, kami tidak mau diganggu. 那当我们在休假的时候，当然可能在这个旅馆的房间的门外面，我们会写一下，就是挂上这个牌子，就是不要打扰我们。 Seolah-olah di dalam kehidupan kita butuh tenang sebentar, kemudian orang lain melihat, tolong jangan ganggu saya. 我们告诉别人说，请你不要打扰我。 Jadi seolah-olah ketika kita berpuasa adalah ketika kita menekan tombol jangan ganggu. 就好像我们告诉每一个人说不要打扰。 Mengapa jangan ganggu? 为什么请勿打扰我呢？ Karena aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Please jangan ganggu. 那么对我们来说，不要打扰的意思就是我们要更亲近我们的上帝。 Puasa tidak sekedar berbicara mengenai perut yang kosong, 禁食当然不是只是讲我们要挨饿， tapi bagaimana menciptakan ruang hati ini diisi dengan hadirat Tuhan. 那如何让我们的心能够真正让上帝所充满？ Kita berpuasa bukan sedang menghukum jasmani kita, 我们禁食的时候，并不是只是要虐待我们的身体， tetapi kita sedang melakukan upgrading terhadap rohani kita. 而是我们人就是要让我们的灵性受到我们的灵性能够升级。 Dan menariknya di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 ini, Tuhan Yesus tidak berkata jika suatu saat kamu ingin berpuasa. 那么我们可以看到，其实，在马太福音第6章第16节到第18节，耶稣没有讲，如果你想禁食的时候。 Tetapi Yesus berkata apabila kamu berpuasa. 但是耶稣说，当你在禁食的时候， Jadi sama seperti perikop sebelumnya yang pernah kita dengar, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai memberi sedekah, kemudian mengajarkan mengenai berdoa. 那么就像我们之前讲到，当耶稣说你要奉献的时候，还有你要祷告。 Jadi Yesus juga mengajar tentang puasa sebagai bagian yang wajar, yang normal dari kehidupan seorang murid. 所以对耶稣来说，禁食对一个信徒是一个非常重要，而且是理所当然的事。 Jadi sekali lagi dia atau Yesus tidak mempertanyakan apakah kita akan berpuasa. 耶稣并没有讲你是不是要禁食，你是否要。 Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita melakukannya saat kita berpuasa. 但耶稣却教导说，当你禁食的时候，你应该怎么样子去进行、去执行。 Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, puasa bukan sekedar tentang perut yang kosong. 当然，我们再讲一次，禁食的并不是着重于挨饿， Tetapi bagaimana diri kita diisi oleh Tuhan itu sendiri. 而是如何你受到圣灵的充满。 Mari kita perhatikan di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 ini. 我们一起来阅读一下马太福音第6章16到第18节。 Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. 第16节，我们一起来读：你们进食的时候，不可以像那些假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看到他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得到了他们的赏赐。 Ayat 17, namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 那么在第17节的时候呢，这边讲到，你进食的时候要梳头洗脸。 Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 18节，不叫人看出你进食来，叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana hal penting yang Yesus ajarkan kepada kita tentang puasa yang sejati. 在这里我们可以看到，耶稣所谓的进食到底是什么？ Yang pertama, ketika kita melihat kebiasaan atau mungkin bukan kebiasaan ya, tetapi orang yang sedang ditegur oleh Tuhan Yesus. 那么我们可以看到，有时候耶稣会提醒这些进食的人。 Orang ini ingin berkata seolah-olah ingin mengatakan kepada Tuhan Yesus, saat aku berpuasa, inilah panggungku. 那么这些人呢，当他进食的时候，他其实是在作秀。他说：“我已经有一个舞台了。” Supaya orang melihat bahwa aku sedang berpuasa. 那么他希望每一个人看到我其实正在进食。 Supaya orang melihat bahwa aku ini orang rohani. 我要告诉每一个人，我其实是非常属灵的。 Supaya orang melihat bahwa aku adalah orang yang sering kali mencari Tuhan melalui puasa. 那我要告诉每一个人，我是通过进食来接近上帝。 Tetapi hari itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. 那么在这里，耶稣讲到，他说：“你的脸不要带着愁容。” Ada satu peringatan keras yang Tuhan Yesus berikan. 那耶稣在这里非常慎重的提醒了这些人。 Di sana dikatakan bahwa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Kata munafik ini bisa diartikan juga sebagai aktor panggung. 这里讲到脸上带着愁容，不要像那些假冒为善的人。那假冒为善是什么呢？就像演员一样。 Bayangkan ada satu aktor, ada seorang pemeran zaman itu yang memakai topeng kesedihan. 那么可以想象吗？一个演员他正在就是在表演的时候，他戴着一个非常脸非常难过的一个面具。 Dia memainkan drama sebagai tokoh yang sedang bersedih dengan topeng yang sedih itu, tetapi di balik topeng itu adalah muka yang sedang bergembira. 你可以想象这个演员当他在演出的时候，他的面具是痛苦的表情。 Inilah yang sedang Yesus tunjukkan. 但是他的背后，其实他的脸正在笑，这就是耶稣所讲的。 Kata munafik 假冒为善， itu juga bisa diartikan berpura-pura menyamar palsu berbuat baik dengan berbuat baik. 假冒为善就是你假装好像你真的是很好的人，你行了很多的善事。 Pada zaman itu orang Farisi dikenal dengan orang yang sangat saleh. 那我们知道，在以前的时候，在古时候，那么法利赛人，我们知道他们是非常圣洁的。 Satu minggu berpuasa 2 kali. 他们一个礼拜至少会进食2次， Senin dan Kamis mereka rajin berpuasa Bapak Ibu. 礼拜1还有礼拜4，他们就会进食。 Tapi sebagian dari mereka, sekali lagi tidak semua, 那么在他们一部分当中呢， melakukan itu di atas panggung. 那么他们进食是在一个舞台上进行的。 Mereka tidak mencuci muka mereka, mereka menaburkan abu di kepala mereka supaya wajah mereka kelihatan kotor dan kusam. 他们故意不去洗脸就上台，这样子让每一个人看到他们在进食，而且脸是感到非常的疲惫。 Bahasa yang dipakai muka yang muram. 你可以看到在这里，这里用的字是脸上带着愁意。 Kemudian mereka berjalan dengan lesu. 那他们故意走，也是走的好像没有什么力气。 Tujuannya apa? 那他们的主要的目的是什么呢？ Jelas di ayat yang ke-16 ini dikatakan supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. 那主要的目的是故意叫人看出他们在进食。
Kalau orang semacam ini hidup di zaman ini adalah orang-orang yang menunggu, menanti dan mendapatkan like dan komen. 那你可以想象，这种人呢，其实如果活在现在这个世界上呢，现在的时代，就是希望在社交媒体获得人家的星星或者赞。 Orang semacam ini ingin berkata supaya orang lain berkata kepadanya, wow, saleh sekali orang ini, wow, luar biasa puasanya. 啊，他们是希望人家看到他们这样子的表情，还有照片的时候说，哇，这个人是如此的圣洁啊。 Dan apa yang Tuhan Yesus katakan terhadap orang semacam ini? 那耶稣对这种人，耶稣的说法是什么？ Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 那么在这里呢，耶稣讲到，我实在告诉你们，他们其实已经得到了他们的赏赐。 Ini adalah kalimat yang tajam sekali. 那这是一个非常尖锐性的一个句子。 Upah yang mereka cari adalah pujian dari manusia. 他们的赏赐，他们所寻找的就是人类的赞美。 Dan mereka sudah mendapatkannya lunas. 那他们已经获得了赏赐。 Dan tidak ada yang akan mereka dapatkan dari Bapa di surga. 就表示他们不会从天上的父获得任何的东西。 Panggung kesalehan mereka berhasil, tapi hubungan mereka dengan Tuhan adalah kosong. 他们在舞台上的圣洁已经充分的表现出了，但是从天上的父不会给予他们任何的福分。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Ini adalah cerminan bagi kita. 这是对我们来说是一个显照。 Seberapa sering kita melakukan kegiatan rohani. 那请问，如果我们常常参加侍奉的话， Entah itu berdoa, entah itu memberi persembahan, entah itu melayani, bahkan berpuasa. 或者无论是你进行禁食，或者你祷告，或者你服侍上帝的时候， Dengan motivasi agar kita dilihat orang, kita disanjung orang, diakui dan dianggap rohani dari yang lain. 你做这些事情主要的目标是什么？是要人家知道你是非常的圣洁，然后你需要人家称赞你吗？ Jadi ketika berpuasa dan seolah-olah ingin mengatakan inilah panggungku. Ketika melayani seolah-olah ingin berkata inilah panggungku. Ketika memberikan persembahan seolah-olah berkata inilah panggungku. 所以当你在侍奉的时候，你知道这是你的舞台，或者你在祷告的时候，或者你在服侍的时候，你都知道其实这些是你的舞台的时候呢， Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mengingatkan kita. 你要记得耶稣在这个马太福音第6章已经提醒过了我们。 Jika pujian manusia adalah tujuan kita, maka pujian manusia adalah satu-satunya yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. 如果你进食只是为了获得人的赞美的话，那就表示你永远不会从天父得到任何的东西。 Itulah yang Tuhan Yesus kritisi. 这就是耶稣所提醒的。 Ketika berpuasa itu bukan panggung. 当你进食的时候，那不是一个舞台。 Namun saat berpuasa, seharusnya kita tahu bahwa Tuhan menyatakan sesuatu. 那么当我们进食的时候，我们知道其实是上帝要对我们说话的时候。 Setelah mengkritik yang salah, Tuhan Yesus kemudian menunjukkan cara yang benar, jalan yang benar. Dan jalan ini sungguh mengejutkan pendengar waktu itu. 如果我没有做任何不对、不讨他喜欢的事的话，当然通过进食，上帝对我们说话，我们能够更敏感的去听到。 Apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat itu? 那个时候，耶稣主要讲的是什么呢？ Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 那第17节讲到，你进食的时候要梳头洗面。 Bagi kita yang hidup zaman sekarang ini, mungkin kalimat ini biasa. 那对我们现代的人来说，这一个句子对我们来说是一般的。 Tetapi pada zaman itu, meminyaki kepala dan mencuci muka adalah tanda sukacita. 那么对以前的人来说，因为他们没有常常去洗脸或梳头，但是当他们洗脸梳头的时候，表示他们是一个喜乐的象征。 Satu tanda persiapan untuk kita datang ke pesta, bukan untuk berpuasa. 当我们梳头洗脸的时候，我们是
是通常以前的人哈，他们梳头系列表示他们要去参加一个宴会。 Dan orang yang berpuasa dilarang melakukannya. 但是如果禁食的人，他不会去做这些事情的。 Jadi seolah-olah kalimat Tuhan Yesus ini ingin mengatakan, sembunyikanlah puasamu. 那么耶稣在这里提醒那些禁食的人，不要叫别人看到你在禁食。 Kalau nanti Bapak Ibu baca perikop di atas ya sebelumnya tentang memberi sedekah, tentang berdoa dan berpuasa ini, itu sama-sama menggunakan kalimat ini. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan. Memberi sedekah, sembunyikan. Berdoa, sembunyikan. Ketika berpuasa, sembunyikan. Ini relasi sendiri dengan Tuhan. 那么在第6章的之前的第几个章节有讲到有关施舍、有关祷告，还有在这里关于禁食。其实耶稣讲的就是全部都不要让人家看到，就要把它就是把它藏起来，把你的行为藏住。 Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa lakukanlah kegiatan rohanimu seolah-olah ini adalah rahasiamu bersama dengan Tuhan. 那么这里耶稣讲的就是，当你做无论是施舍，或者是禁食，或者是祷告的时候，这是你跟耶稣、跟上帝直接的关系。 Jadi puasa bukanlah sebuah pertunjukan penderitaan, melainkan sebuah perayaan kedekatan kita dengan Tuhan. 禁食并不是一个让你表演你痛苦的一个舞台，而是要你表示与上帝亲近，因此而感到庆贺。 Jadi tampillah normal, bahkan tampillah bersukacita karena puasa bukanlah sebuah pertunjukan penderitaan. 当你在禁食的时候，你要就是与平常心对待一样，然后你的脸要充满了喜乐，因为这并不是一个需要别人去看的事。 Jadi puasa yang sejati adalah memindahkan fokus kita dari panggung umum atau publik ini ke ruang pribadi kita bersama dengan Tuhan. 当你禁食的时候，并不是要你显示给人看，但是就是你要关闭你自己，关闭你自己从这个世人的他们如何的看待你，而是只要是着重于你与上帝之间的关系。 Memindahkan dari tepuk tangan orang banyak, satu kebanggaan dari orang-orang banyak, satu kekaguman dari orang banyak ke dalam pelukan Bapa di surga. 就是从一个大家为你庆贺，然后拍手、掌声鼓励的一个舞台，然后你要躲避下来，你要躲避，成为一个非常亲密与上帝拥抱的一个地方。 Tujuannya bukan lagi supaya orang melihat, tetapi supaya jangan dilihat oleh orang, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. 你并不是要给别人看，你只是要给在隐约里面存在的天父来知道。 Dan puasa bukanlah tentang seberapa hebat kita bisa menahan lapar, tetapi seberapa dalam kita merindukan Tuhan. 而禁食不是在于我们能够挨饿多久，而是我们会想念我们上帝多久。 Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana saya bisa atau bagaimana cara saya berpuasa? 那么可能在座的弟兄姐妹们会说，那我应该怎么样子的禁食才是正确的方式呢？ Dengan memahami bahwa berpuasa berarti ingin mengatakan Tuhan, hari ini engkau lebih penting dari makanan. Tuhan, hari ini engkau lebih penting dari hobiku. Tuhan, hari ini engkau lebih penting dari segalanya dalam hidupku. 当你进行禁食的时候，其实你要跟上帝讲：主啊，我禁食，我知道，因为你比任何的食物还要重要，你比我任何的嗜好还要重要，你比我任何的活动还要重要。 Jadi Bapak Ibu bisa melakukannya dengan seperti tadi, tidak makan, tidak minum, begitu ya dalam kurun waktu tertentu. 那当然，我们可以就是决定我们要禁食的时间多久。 Tetapi bukan sekedar menahan lapar dan haus. 当然不是只是要挨饿，然后止渴而已。 Tapi bagaimana menggantikan jam-jam atau waktu yang kita seharusnya pakai untuk makan, kita pakai jam itu, replace, ganti dengan 1 jam bersama dengan Tuhan. 那么其实禁食就是当我们应该吃饭的时间，我们替换，我们代替，我们用什么代替？就是我们对上帝祷告，然后与上帝亲近的关系。
Jangan bangga kalau aku sudah bisa menahan lapar 1 hari. Jangan bangga kalau aku bisa menahan kehausan 1 hari. 那么，如果你觉得我今天一整天已经禁食了，一整天我都没有饮水，你认为这已经是很了不起了吗？ Tapi tidak ada yang kita lakukan untuk mendekat kepada Tuhan. 但是，当你的目标不是真正与上帝亲近的时候，你的禁食其实是没有意义的。 Mungkin ada cara yang lain di zaman modern ini ketika kita berbicara berpuasa. 或者在现代这个非常先进的时代，当我们讲到禁食，也有别的意义。 Seberapa banyak hidup kita dipenuhi dengan gadget kita, media sosial, hobi kita, hal-hal yang lain yang ingin memuaskan diri kita. 那请问，在现在这个时代，我相信弟兄姐妹每天呢，除了就是看手机，可能就是做一些你的嗜好或者是运动，然后你就变得很忙碌。 Itu pun bisa kita lakukan dengan mungkin satu hari kita komitmen ya, mungkin jam segini saya nggak pegang HP, jam segini kemudian saya tidak melakukan hobi saya, tapi saya ganti jam itu dengan saya berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan. 或者在这里进食的另外一种方式，除了食物之外，也包括了我可能在某些时段我不要滑手机，某些时段我就不要去做我要做的事，或者是运动，或者是嗜好等等，或者我在一定的时段的时候，我不要去看社交媒体。 Mungkin sebagian kita ada yang rutin menjelang Jumat Agung, ada yang Paskah 40 hari. 或者可能在复活节之前，在这里弟兄姐妹有一些可能在复活节40天之前，你就开始有所谓的 Atau di 禁食， hari-hari tertentu yang lainnya. 或者有其他的我们宗教的我们这个一些纪念的日子。 Tapi mulai lihat, apakah puasa yang sudah saya lakukan itu benar-benar menggantikan ketika waktu makanku, ku gantikan waktu bersama dengan Tuhan enggak? 而最重要的是，当你讲到禁食的时候，禁食就表示你不要去做你通常做的事情，而是你把这个时间利用给如何你跟上帝一起获得更亲近。 Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan hal tentang berpuasa adalah saat aku berpuasa, aku menemukan upahnya. 那么第二点呢，当耶稣讲到他说在禁食的时候，他讲你会获得赏赐。 Di sini letak keindahan janji Tuhan. 我们看到这里上帝对我们所承诺的美丽。 Setelah Tuhan Yesus mengajarkan muridnya berpuasa secara tersembunyi. 那么在这里，耶稣跟我们讲，跟他的门徒说，你要在暗中让父看见你在禁食。 Kemudian Yesus menutup dengan kalimat ini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 在第18节讲到，他说：“只叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你。” Jelas ada yang disebut upah atas apa yang kita lakukan. 在这里我们看到，其实有一个所谓的赏赐。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan di sebuah desa kecil. 那么弟兄姐妹们，在一个很小的村庄。 Hiduplah seorang pembuat jam yang sudah berusia tua, yang sangat bijaksana dengan seorang muridnya yang masih muda dan begitu ambisius. 那么有一个已经非常年老的，他是专门修钟的人啊，他是非常的有智慧，已经非常有经验，但是他现在要教一个学生哦，他的新的学生呢，这个门徒或者是学生，他还是非常所谓的年轻人，他还是非常的就是非常的对每一件事来说，对他都是非常新奇的。 Suatu hari kemudian raja mengumumkan sebuah lomba kompetisi untuk membuat jam terindah di kerajaannya. 那么当时呢，在这个小国家里面呢，这个国王就有一个新的就是新的他的新的条例，就是说我现在要举办一个活动。那这个活动呢，就是如果谁可以制造最美丽的时钟的话，那他将会成为赢家。 Nah, si murid yang muda ini bekerja siang dan malam. 这个年轻的门徒呢，他就从早到晚就一直努力的去
做一个很好、很美丽的时钟。Ia menghias jamnya dengan emas, ada permata, dan ukiran yang sangat rumit. Tampilannya begitu megah dan berkilauan. 他就做了一个非常可以比较复杂，但是又非常美艳，有很多钻石、雕刻等等的这样子的一个时钟。Tujuannya jelas sekali bahwa dia ingin memenangkan kompetisi itu dan mendapat pujian dari seluruh negeri. 那么他主要的目的是什么呢？他是希望能够赢得这个比赛得到冠军，这样子的话就可以获得很多人的赞美。Sementara itu sang guru juga membuat sebuah jam. 那这个老师傅呢，他的老师呢，他也正在准备来做一个参加这个比赛，做一个时钟。Dari luar jam ini tampak sangat sederhana. 看起来这个时钟是非常非常的简朴的。Terbuat dari kayu biasa. 是用木头所制造的。Tanpa hiasan apapun. 没有任何的它的装饰。Dan orang yang melihat mulai mencibir. 那每一个人看到了就开始讨论。Lalu kompetisi tiba. 那么现在比赛开始了。Jam buatan si murid muda ini membuat semua orang yang melihat terpesona. 那么当这个年轻的学生，当他一展示他的作品的时候，大家都是非常的惊讶。Dan ia pun memenangkan hadiah utama dari raja. 当然，他就获得了冠军。Ia mendapatkan pujian dan ketenaran yang ia inginkan. 那他获得了所有人的这个称赞、赞美。Dan dia sudah mendapat upahnya. 然后他已经获得了他的奖赏。Lalu juri bertanya kepada pembuat jam yang tua ini. 那么其他的评审员就问这位就是老的钟匠。Apa istimewanya jam sederhanamu itu? 然后他们就问他说：“你这个钟看起来很平凡，那到底这个钟有什么不同的呢？” Kemudian orang tua ini tersenyum lalu membuka penutup belakang dari jam itu. 然后他就微笑了，他就打开了这个他做的这个木头的时钟。Di dalamnya terlihat sebuah mekanisme yang luar biasa rumit, mesin yang begitu rumit. 可以看到，它一打开，可以看到这个时钟里面的这个齿轮是如此的复杂。Indah dan sempurna. 当然这是一个非常美丽的复杂。Terbuat dari logam yang terbaik. 可以用一个最好的铜所制成的。Bergerak dengan presisi yang tak tertandingi. 那么这些齿轮呢，它运作的是非常精准的。Dan setiap komponennya dibuat dengan penuh cinta dan ketelitian. 然后每一个齿轮都有一定的意义，它是用非常精心的计划，然后思考一再思考去制造的。Sang guru berkata. 那么这个老师，他这个老的钟匠讲到 ，keindahannya tidak untuk dipamerkan. 他说，他真正的这个钟，真正的美，并不是要给人家看。Keindahannya ada di dalam. 它真正的美是在里面。Di tempat tersembunyi. 就是在人家看不到的地方。Jam ini tidak memenangkan pujian hari itu. 那么当然，这个木做的这个钟并没有获得任何的赞美。Tapi ia akan terus berdetak dengan setia dan akurat seumur hidup. 但是这个钟将会可以几十年或者几百年的，可以很好的、很精准的运作。Puasa yang kita lakukan bukan untuk pamer. 那么当然，我们进食并不是要给别人看而已。Seperti jam yang berkilauan di luar. 就像刚才那个时钟，看起来外面是非常的美丽。Mungkin saja ia mendapatkan pujian dari dunia. 可能被很多人都赞美，这个钟真的是非常的美丽。Tapi di dalamnya mesinnya tidak begitu baik. 可是它里面的这个齿轮并没有像这个木头的这个钟一样这么的精致。Tetapi puasa yang kita lakukan adalah di tempat tersembunyi hanya untuk Bapa. 那就回到我们讲到我们的禁食，当我们禁食，其实是要给我们在腹中、在暗中的查看。
Seperti halnya jam dari sang guru tua ini, 就像 dunia mungkin tidak melihatnya. 就像刚才那个老钟匠的他的钟，他所做的时钟，但是人家可能看不到。 Mungkin tidak ada orang yang menepuk pundak kita mengatakan engkau salah, engkau rohani, engkau luar biasa. 没有人跟你讲，哎，你真的是做得很好，这个是哇很棒的一个时钟。 Tetapi di dalam hati kita, Tuhan sedang membangun sebuah mekanisme, sebuah mesin rohani yang begitu indah. 但是在我们的内心当中，上帝正在建立一个我们灵性的齿轮。 Apa yang dikasih oleh Tuhan? 各位亲爱的弟兄姐妹们， Upah puasa dari Bapa bukanlah piala dan medali, 那么我们进食的收获不是奖杯或者是勋章， bukanlah ketenaran. 也并不是一个就是知名度， Upah itu adalah hadiratnya yang semakin nyata. 而我们真正的进食的收获是上帝的存在越来越显实， Upah itu adalah hati kita yang semakin selaras dengan hatinya. 是我们的心越来越符合上帝的意。 Upah itu adalah sukacita dan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. 那我们所获得的收获，而是这世界上无法给予的喜乐以及力量， Itulah upah yang sejati. 那才是真正的收获。 Jadi saat kita berpikir tentang puasa atau disiplin rohani lainnya, 那么，当我们讲到进食或者其他我们在灵性上所做的一些事， mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. 那我们要问我们自己， Siapakah penonton kita? 我们要问谁是我们的观众？ Apakah saya sedang tampil di atas panggung di hadapan manusia? 那我是否正在站在人所评论的一个讲台上？ Atau saya sedang bersekutu di ruang tersembunyi bersama dengan Bapa? 还是我在一个就是非常极静的角落与上帝一起同气呢？ Tuhan tidak tertarik dengan pertunjukan kesalehan kita. 上帝并不想看到我们是如此的圣洁， Dia merindukan hati kita. 他渴望的是我们的内心， Dia menginginkan sebuah hubungan yang tulus, 他要与我们有一个非常诚恳的关系， yang tidak membutuhkan validasi dari dunia. 不需要世界上任何的人来见证。 Jadi bagaimana berpuasa? 如何的进食， Yaitu tidak melakukan sesuatu demi apa yang aku dapatkan dari dunia. 也就是并不是为了这个世界上的赞美而做的。 Berpuasalah tidak melakukan sesuatu demi punya waktu untuk Tuhan. 或者呢，我们如果进食，并不是为了我们要能更多时间与上帝一起分享。 Dan marilah kita semakin banyak punya waktu dengan meninggalkan beberapa waktu yang bisa kita tinggalkan untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. 然后我们可以选择性的，就是开始就是减少我们一般的一些，因为我们日常生活中的一些事物，我们可以就是我们可以分享更多时间来进食，来与上帝同气。 Jadi mari kita melakukan puasa bukan untuk pencitraan, 再一次，我们进食并不是作秀， tetapi perjumpaan dengan Tuhan. 而是与上帝相见。 Maka Bapa kita yang melihat apa yang tersembunyi akan memberikan upah yang jauh lebih berharga dari semua pujian yang ada di dunia ini. 那么，当我们暗中的父看见，他在暗中查看的话，他一定会报答我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 让我们一起低头祷告。 Suatu kali ada seorang anak kecil menggambar untuk ayahnya. 主啊，有一天早上，有一个小孩子，他画给他的父亲， Gambarnya sederhana. 他的画是非常的简单的一幅画。 Ada